Mengapa UMNO khusus Datuk Seri Najib ini nampak begitu bergelut, rakus, kasar? Kita menjangka dalam ucapan-ucapan kita sebelum peralihan kuasa dari Tun Abdullah Badawi kepada Datuk Seri Najib, kita mengingatkan bahwa kita akan hadapi tindakan yang lebih rakus daripada dulu. Ternyata apa yang berlaku membuktikan andaian tersebut. Selalu ini dianggap mutiara bagi UMNO. Mereka punya kuasa di pusat, tapi masih dia rasa lemas. Kerana tiap hari dia terpaksa lalu Selangor. Nak pergi lapangan terbang, nak pergi pelabuhan, jadi dia tak boleh tahan. Jadi fikir macam mana nak rampas. Sebab itu dalam kes terbaru ini, seperti mana disebutkan sekali, drama kita harus ingat. Ingatan dan nasihat saya kepada Menteri Besar Nenek Exco dan Kerajaan Negeri Selangor, kita jawab, tetapi fokus. Kita pertahankan Selangor dan tambah khidmat kebajikan. Pastikan tata kelola yang baik, tata kelola yang baik di Selangor. Ini yang memenangkan dan mempertahankan kita, insyaAllah. Karena kalau kita tunduk kepada muslihat mereka, kita asyik bertahan. Mengapa harus kita bertahan? Kuasa di tangan kita di Selangor. Rakyat Selangor bersama kita. Kita lawan dan serang UMNO di Selangor. Lawan tetap. Kenapa harus kita bertahan? Soal derhaka. Semua orang tahu. Baca semua ucapan-ucapan Presiden UMNO tak kalah memindah perlembagaan. Saya ingat karena saya di sebelah, bukan sebelah dua lepas Cik Gafar. Kasar. Dia tak pertimbangan. Orang ini nak ajar kita tentang taat. Tak payah defensif, tak payah bermaaf, tak payah apologetik. Menghadap ke bawah duri, tuanku, beritahu pendirian kita. Pendirian PAS, keadilan, DAP, Pakatan Rakyat jelas. Pertahankan perlembagaan, pertahankan bahasa hak semua orang Melayu, Islam, agama persekutuan dan kedaulatan raja-raja Melayu. Itu pendirian kita. Tak payah kita jelaskan kepada UMNO. Ini pendirian kita. Dan saudara, yang perlu kita lakukan hanya untuk meneruskan khidmat kita. Apa maksud tata kelola yang baik atau good governance? Bagaimana boleh kita tingkatkan penyertaan rakyat? Bagaimana nasib orang Melayu di desa dan di kampung yang terpinggir diberikan pembelaan yang lebih baik, lebih dari apa yang kita berikan sekarang air dan kemudahan-kemudahan ini, menjaga pertumbuhan ekonomi, industri dan pertanian dan perniagaan. Ini cabaran kita. Tujuan UMNO menghalang ini semua. Sebab itu saya katakan, jangan kita layan semua, kita serang dan kita tingkatkan khidmat kita. Saya yakin insyaAllah kita mampu lakukan dan kita boleh belajar dari pengalaman. Ini masalah susah kerajaan negeri ini bukan masalah baru. 5 minit dia dengar nasihat tuan guru Mursyidul Am Nik Abdul Aziz. Dia tahu macam mana silat dengan susah kerajaan negeri. Lama dah pengalaman itu. Jadi saya tidak anggap ini satu masalah. Orang cuba. Kerana Datuk Najib bila dia ambil alih, ucapan dia di Kuala Selangor apa dia? Kita akan merampas lagi. Setahun tak terampai dia. Dia minta nasihat Rosmah, tak jalan dua. Jadi sekarang ini tindakan begitu. Guna media. Satu pihak untuk orang Melayu, ketuanan Melayu, kedaulatan gajah, selamatkan Melayu, maruah Melayu. Semua pemimpin PAS, Hadi Awang dianggap sebagai pengkhianat, alat kepada DAP. Itu mesej kepada orang Melayu. Kepada satu Cina, India, satu Malaysia. Ada juga yang bukan semua Cina tadi. Cina bodoh pun ada juga yang boleh termakan dengan penipuan manusia. Sebut satu Malaysia, saya bawa kepada maudhu yang kedua,
tentang penggantungan saya, kemudian Karpal Singh dan Siwarasia dalam data kuasa pemilihan, dia petahana saya, dia pernah gantung. Saudara Azmin Ali baru jadi timbalan presiden, dia nak tunjuk kesetiaan dia kepada ketua umum, bawa usul, dia pernah gantung. Sistem demokrasi di Indonesia. Apa yang nak gundah gulana? Isunya surat EPCO, syarikat yang ditubuh di Washington dan juga mempunyai kaitan dengan Tel Aviv, Israel. Syarikat itu dengan sepucuk surat boleh menyebabkan gantungnya 4 ahli parlimen di Malaysia. Bukan main kuasa. Sebab itu kita nak tengok cara dalam. Mengapa UMNO membayar 70 juta ringgit dan begitu tunduk lemah dengan EPCO. Dia sekarang di luar, dia kata kita tak tahu. Dia gunanya cabar kita. Saya nak beritahu, soal EPCO ke soal lain, bagi saja tempat dan ruang. Bila-bila masa tepat insyaAllah. Sebab kita ada sebenarnya. Ini bukan fitnah. Mula sudah ingat, EPCO nafikan. EPCO nafikan. Mereka tidak ada kaitan dengan Israel. Kita keluarkan perjanjian. Perjanjian EPCO dengan kerajaan Israel pada tahun 1991. Itu perjanjiannya. Dia kita bukan dengan EPCO. Betul. EPCO, kerajaan Israel dengan GCI. Tapi dia bereket dalam agreement itu EPCO International. Ini yang kita telah buktikan. Kita dudukkan perjanjian EPCO dengan Malaysia. Inilah kali pertama yang saya tahu kerajaan Malaysia boleh tanda tangani perjanjian dengan pegawai khas Perdana Menteri Datuk Seri Najib sebagai saksi. Selalunya pegawai kerajaan dalam kes ini Datuk Tengku Syarifuddin, pegawai akhbar Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Perjanjiannya 99 Ehud Barak jadi Perdana Menteri Israel 1999. Motonya One Israel. Memang betul UMNO kata Anwar salah. Tidak ada satu Israel. Memang betul. Yang ada One Israel. Dan One Israel dilaksanakan oleh Ehud Barak dengan prinsip yang sama. 10 tahun kemudian satu Malaysia. Sudah apa dia tujuan One Israel? Dia sebut itu people first, rakyat didahulukan. Kata siapa? Ehud Barak. Tapi dia tak tambah pencapaian diutamakan itu kemudian. Sama. Apakah ini semua kebetulan? Tak benar. Ini yang patut UMNO jawab. Kemudian, apa dia program paling utama dalam satu Israel, One Israel? Kesihatan. Bahwa di seluruh Israel akan dikembangkan program-program klinik-klinik dan hospital untuk menarik rakyat memberikan kemudahan kesihatan. Di Malaysia, klinik satu Malaysia. Jadi sudah kita ada ujian yang cukup kuat. Saya bangkitkan isu ini karena sudah ingat 12 tahun saya diserang sebagai alat Yahudi, ejen Yahudi. Saya bawa bukti bagaimana UMNO sanggup bayar 70 juta tetapi sanggup fitnahkan umat. Bila kita nak ucap, dia haramkan kebenaran kita, batalkan hak kita, nafikan hak kita untuk berhujah supaya dia boleh buat secara sempurna. Jadi yang guna Yahudi jadi pejuang, yang derhaka kepada raja taat kepada raja, yang pertahankan prinsip kelembagaan jadi derhaka. Perasuah-perasuah besar
dengan pelbagai program. Paling akhir yang kita sebut di parlimen apa dia? Sudah tahu tanah Sungai Besi? Tanah Sungai Besi itu di bawah Yayasan Hartanah Bumi Putra. Harga dia ratusan juta. Di antara tanah yang paling berharga di Kuala Lumpur. Hak Yayasan Hartanah Bumi Putra. Kalau dibangunkan, pulangan kepada rakyat, terutama Melayu Bumi Putra, boleh jadi bilion ringgit. Apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib? Yayasan Hartanah Bumi Putra, hak Melayu tanah Sungai Besi, diserahkan kepada Yayasan Satu Malaysia, kepada Joe Low, sahabat kepada Datin Rosmah Mansur. Najib, dia dengar, turun jawab. TV3 lah, TV3. Merakan dan jawab. Betul ke tidak tanah Sungai Besi itu tanah Yayasan Hartanah Bumi Putra? Jadi yang kata khianat kepada Melayu ini siapa? Ya, jelas. Jadi sebab itu saudara, mereka nak guna cara rakus dan fitnah. Rasuah besar-besar. Apa alasan bagi pada seorang anak muda yang tidak ada rekod dan prestasi membangunkan proyek berbilion ringgit tanpa jaminan penyertaan Bumi Putra di tanah hak milik Bumi Putra, tanah paling mahal di wilayah tersebut, melainkan ada kepentingan manusia. Sebab itu kepada wak-wak Jawa yang tahu, yang waras, saya ulang apa yang dinasihatkan oleh Ronggo Warsito. Apa kata Ronggo Warsito? Zaman ini zaman edan. Edan tunggu. Tadi tunggu ni, dia tak tahu istilah. Dia bukan istilah Kelantan. Zaman edan, zaman gila. Tunggu ni Aziz 20 tahun Menteri Besar, jaga pentadbiran tata kelola yang baik, tidak rasuah, tak ambil balak, tak ambil tanah, tak ambil saham, dilapor ambil rasuah. Penyamun besar-besar yang ambil ratusan juta, komisen kapal selam, komisen pesawat, ambil bumi hak, harta Bumi Putra, tanah, saham Bumi Putra, dianggap pejuang dan pembela rakyat Melayu. Zaman ini zaman edan. Ini gila. Yang bersih dikatakan rasuah, penyamun diangkat jadi pemimpin. Zaman jadi saudara, sebab itu kita harus waspada dan berhati-hati. Isu-isu ini yang kita berbangkit, Selangor, Eko, pengatungan, dan seperti mana yang disebut Tuan Guru Usaha di awal, di kalangan pimpinan PAS, aktivis PAS, lebih biasa. Orang Kedah dah mangli, dah biasa benar dengan cara tindakan teratus begini. Yang diperlukan ialah muafakat kita, mengangkat, meningkat kesedaran kita, supaya dapat kita usahakan sesuatu yang lebih baik. Saudara, gambaran umum kita ini truk media, tapi sebenarnya habis fikir. Cuba fikir apa lagi dia nak buat. Dia guna segala mungkin. Saya masuk keluar mahkamah, diserang ni kalau tengok suatu apa, tubuh Ning Aziz, tubuh Haji Awak, pemimpin-pemimpin termasuk DAP itu habis. Dia begitu kuat serangan dalam Tusan Malaysia sampai orang tak nak baca dalam Tusan Malaysia. Sudah tengok TV3, tak ada cerita lain. Habis dia. Habis dia nak selamat. Fikir nak ambil alih Selangor ni, berapa kali mesyuarat. Sudah ingat UMNO kuat. Sudah ingat UMNO yakin. Sudah tahu dia sabak warna Kuala Selangor, Tanjung Karang. Mana dia mesyuarat UMNO? Dia kena hidup hanya kerana api-apikan sentimen Melayu. Kalau kita boleh turun jawab, UMNO is finished.
Yang boleh tahan sekarang ini hanya slogan. Tanpa UMNO Melayu habis. Jadi biarlah UMNO rompak sebanyak mungkin, kerana sekurang-kurangnya yang rompak itu Melayu. Kalau tidak, tanpa UMNO berkuasa, mana ada lagi rompak Melayu yang ada? Tak manulah kita. Nah, ini. Dan kita, dalam pertahankan prinsip akhlak, kita tak perlu rompak hendak. Sebab itu, nasihat Romo Warsito dalam keadaan zaman edan, iling lawan waspada. Kena bukan? Kita kena beringat dan waspada. Baca, kita tahu apa maksud dan muslihat mereka. Tonton, kita boleh tonton dan dengar, dan kita boleh pilih dan milah. Dan sebab itu, saya yakin insyaAllah, seperti mana yang kita saksikan pada malam ini, bukan perkara yang mudah menunjukkan kepada kita. Hanya di media dia gambarkan begitu, seolah-olah kita sudah berkejar kekuatan kita. Sebab itu saya kepada kawan-kawan dalam keadilan sendiri, yang kadang dah letih, mana tak letih, 12 tahun bertahan. Tadi tunggu hadiah wang tersebut 40 tahun tunggu di Terengganu. Orang-orang ini 1-2 tahun berjuang, dia kira letih. Sebab itu kita kena tingkatkan tarbiyah, dan kita kena istiqamah dalam berdoa. Tanpa ini tak boleh belajar boleh dalam apa nak heran. Kalau kita faham ini, maka kita akan. Karena orang-orang khianat dalam perjuangan selalunya itu, dia terpaksa buktikan kerana upah dia tinggi. Lagi kuat dia mati, lagi tinggi habuat. Sebab itu orang ini akan diperalatkan terus-menerus. Ini zaman-zaman eleng lawan waspada. Maknanya kalau kita nak bawa obat, kita kena pastikan kita cukup. Orang tanya saya masih ingat sana 2015 di Kota Baru dalam majlis 10,000. Dia tekankan tema ucapan 20 minit itu hanya keyakinan. Dan saya rumuskan prinsip yang sama tak kala menutup malam Kongres Keadilan baru-baru ini, bahawa kita orang yang beriman, dia mula dengan keyakinan. Akidah kita kena yakin. Kita sebut junjungan Nabi Muhammad SAW kerana kita yakin. Nampak gergasi besar, serangan besar, tapi kita yakin. Kita kena pukul, tapi kita yakin. Atau di penjara, kita yakin kita akan keluar. Tewas, kita yakin kita akan menang. Dia tak boleh kalahkan orang yang yakin kita akan keluar. Susah ini yang penting seperti negara. Bila terhakis keyakinan, yang dibuat di media itu hanya menghakis keyakinan. Kerana UMNO tidak ada. Tidak ada lagi modal. Modal dia terkuat pembangunan. Tanpa UMNO tidak akan ada pembangunan. Tengok-tengok, tanpa UMNO Kelantan bertahan. Tanpa UMNO selalu menjunang, melonjak ekonominya. Dia tak boleh percaya. Sebab itu mesti dikawasi. Jadi UMNO modal pembangunan dah tak habis. Dah tak boleh dipakai lagi. Modal pembangunan, hidup di pembangunan. Parti-parti pembangunan. Ideologi nak hidup. Pembangunan. Kita cakap soal lain dulu pun. Saya ingat dengan sesuatu nama saya sebut taklif, wala tashrif. Sikat saya. Buat qiyamul lail. Wajib bagi semua guru. Masa jadi Menteri Pendidikan di IAB. Tukar Menteri Pendidikan, dia kritik pula qiyamul lail. Kerana bagi dia soal menanam akidah, kekuatkan akidah dan menanam kesedaran agama tidak menjadi landasan dalam hidup. Saya masih ingat seorang pemimpin UMNO berucap, bila kita adakan kuliah subuh di Johor untuk semua guru besar berhimpun,
Dia jawab bagi dalam ucapan penting, waspada saudara-saudara, landasan perjuangan kita mengangkat kedudukan bangsa Melayu nampak kian tergelincir. Ada usaha-usaha yang merubah dengan ciri dasar perjuangan universal dan agama. Kuliah subuh untuk guru dianggap tergelincir dari landasan perjuangan. Sebab itulah Menteri Pelajaran ketika itu lepas itu, yang kemudian sekarang jadi Menteri Perdana Menteri, dia boleh pertikaikan kebijaksanaan meneruskan Qiyamul Lail. Mengapa kita datang Qiyamul Lail? Menanam keyakinan. Kerana dalam surah-surah awal, Mudaththir, Muzammil, kita latih dalam surah awal apa ini? Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dia mula dengan keyakinan. Keyakinan bangun dari kealpaan, kecuaian, kemalasan tidur kita, dan wa rabbaka fakabbir, dan hanya tunduk dan akui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ikuti dengan membersihkan diri, kehidupan kita, kefahaman kita, supaya dapat kembali mengangkat martabat umat seluruh. Tak perlu saya katakan kita curiga, kerana ruang kita meneruskan kerja kita masih boleh. Selama sebagai contoh, bila diserang sekarang ini, mesti ingat bahawa isu susah kerja negeri ini hanya satu isu kecil yang mampu kita atasi, tetapi kita punya mandat di Selangor ini untuk menjaga kepentingan rakyat, mengangkat martabat hidup mereka. Dan ini insya-Allah kita akan teruskan. Kalau ada orang mengandaikan UMNO ini kuat, dia silap. Sebab saya tahu, dan pimpinan PAS pun tahu, bahawa pimpinan UMNO dah habis fikir. Lawan memang tak boleh lah. Yang dia boleh hanya cuma pujuk ahli-ahli parlimen, beli beberapa orang, dia berjaya dengan beberapa keadilan, dan DAP dia tak berjaya dengan PAS. Cuba melunakkan, kalau boleh, kalaulah boleh idamannya, Datuk Najib sampai mimpi, kalaulah boleh dia pujuk Tugu Ni Aziz, Tugu Hadi Awang ni, kata dia boleh sama balik, mudahlah dia. Mimpilah awak di siang ini. Begitu. Mengapa dia begitu desperate dalam istilah Inggeris ni? Untuk mencari jalan masuk, beli beberapa orang dalam ahli parlimen dan sebagainya. Kerana dia tak ada keyakinan, kekuatan dia tidak cukup. Susah. UMNO sekarang dilanda malapetaka yang besar. Inilah kali pertama Perdana Menteri terpaksa jumpa ahli parlimen seorang 5 minit. Macam doktor bagi, ini 5 minit kalau doktor jumpa bagi apa? Panadol boleh lah. Mana boleh rawat pesakit dalam 5 minit? 5 minit tetap Panadol 4, tetap Panadol 6, Panadol 4, setelah 8 dia pergi. Kerana tak ada keyakinan dia boleh kuat. Dan sebab itu susah di Selangor punya tanggungjawab besar. Kalau kita ada Kelantan yang boleh bantu kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Selangor, rakan-rakan dalam PAS dan keadilan dan DAP dalam Pakatan Rakyat mesti tentukan Selangor mesti cukup kuat, anggota cukup kuat, kerja cukup kuat. Dan bila kita kuat, saudara, gelanggang perjuangan saudara bukan Selangor lagi. Gelanggang saudara Robos ke Negeri Sembilan dan Melaka, ke Sempadan Johor, ke Tenang, ke wilayah Persekutuan, ke Selatan Perak. Ini mesti dipimpin oleh Selangor sekarang, insyaAllah. Dan saya yakin insyaAllah mudah-mudahan kita dapat bawa perubahan ini. Dan saya sekali lagi nak ucapkan setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih kepada rakan-rakan dalam PAS. Macam-macam orang cakap, saya tengok. Saya boleh dapat pesanan daripada Tuan Ibrahim,
Sahabat, salah hajat perdana, doakan keselamatan kita, termasuk kes saya, mana nak cari sahabat setia macam ni, begitu. Jadi saya tadi beritahukan Azizah, saya kata di pihak keluarga, alhamdulillah saya cukup terharu, agak terkesan juga dari segi pribadinya, bahawa gangguan-gangguan ini tidak larikan fokus kita untuk bawa perubahan. Dan kalau tanya saya jawab insya-Allah kita akan kerja sekuat mungkin, tingkatkan muafakat kita, perkuatkan Pakatan Rakyat kita, tambah baikkan khidmat kita, dan kita insya-Allah kita akan menembusi kubu-kubu mereka dan mereka serang Selangor. Esok kita serang Negeri Sembilan dan Johor. Dan kalau ini tekad kita sudah seperti mana sudah kita lakukan di Tenang, kita gempar dan gempok di Tenang. Sudah tengok nanti kekuatan PAS di Tenang dibantu oleh kita dalam keadilan dan DAP sepenuh tenaga. Pastikan ada kekuatan baru. UMNO Johor tahu kali ini PAS dalam Pakatan Rakyat akan benar-benar lawan tetap. Sekian, terima kasih.